Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan izinnya kita dapat sekali lagi berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan diberikan rahmat dan ilmu yang bermanfaat. Sepatutnya kita menyambung balik kitab kita At-Takhwif Minan Nar karangan Al-Hafidh Al-Imam Ibn Rajab. Walau bagaimanapun pada malam ini saya terpanggil untuk berkongsi suatu topik, tajuk yang saya rasa penting untuk kita ulang kaji balik. Hari ini merupakan hari yang ke berapa Rejab? Satu lah. Berapa Rejab ni? Satu ke dua? Kalau ikut maghrib, masuk maghrib ni kira dua kan? Tapi kalau ikut sana dia kira satu Rejab lah. Dan esok merupakan Jumaat yang pertama dalam bulan Rejab. Pasal itu malam ni saya ambil tajuk ni. Kalau tuan-tuan tanya pasal apa kita pilih tajuk ni, nombor satu kerana ini merupakan hari pertama bulan Rejab. Maksud kita baru masuk Rejab ni. Dan kalau kita ikut pada kiraan waktu dalam Islam, maghrib itu sudah masuk hari baru. Ini merupakan permulaan kepada hari yang kedua Rejab. Esok dan bermula daripada maghrib ini sebenarnya kita telah masuk Jumaat yang pertama di dalam bulan Rejab. Dan ada beberapa isu yang kita bincang berkaitan dengan Jumaat yang pertama dalam bulan Rejab ni. Di sesetengah tempat pada Jumaat malam yang pertama dalam bulan Rejab, Jumaat yang pertama dalam bulan Rejab ini, mereka akan mengadakan satu salat di antara maghrib dengan Isya. Di antara maghrib dengan Isya ada satu salat namanya Raghaib, yang mana salat ini dibuat pada dua malam. Satu malam Jumaat yang pertama dalam bulan Rejab, macam hari ni lah, esok. Dan satu lagi bila orang sembahyang Raghaib ni?
nisfu Sya'ban. Jadi malam Jumaat yang pertama dalam bulan Rejab, di antara maghrib dengan Isya 12 rakaat. Lepas daripada maghrib semayang 12 rakaat, 2 sampai 12, nama dia salat sunat raghaib yang dibuat pada Jumaat yang pertama pada bulan Rejab, berdasarkan kepada hadis palsu. Terang punya panjang lebar, dengar bang punya elok, nak mangkit celapak buat buh hujung palsu, sandak balik. Hadis palsu, maudhu'. Nabi tak cakap, Nabi tidak pernah buat, Abu Bakar tidak pernah buat, Umar tidak pernah buat, Ali, Uthman di kalangan sahabat tak pernah buat. Hadis ini direka, dicipta, dan ada pembohong yang buat hadis ini, yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli sunnati wal jamaah tidak mengamalkan apa yang dinamakan dengan salat raghaib. Dan kita akan baca lagi pandangan yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Saya ada bawa petikan yang disebut oleh Imam An-Nawawi. Dia sebut dua tempat. Al-Imam An-Nawawi menyebut tentang salat raghaib, satu dalam kitab dia Al-Majmu' Syarah Muhazzab. An-Nawawi ada sebut perkataan, dia kata as-salatu al-ma'rufah bis-salati raghaib. Dia ada sebut perkataan tu, An-Nawawi sebut dalam kitab dia Al-Majmu'. Dan waqala An-Nawawi aidan, dan juga berkata Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, juga dia mengulas tentang apa? Salat raghaib. Jadi kebetulan sebelum kita masuk Jumaat ni, kita nak cerita kat tuan-tuan. Tapi sebelum kita nak cerita yang berkaitan dengan salat raghaib dan sebagainya, oleh kerana saya tengok ada masih lagi kekeliruan dalam menghadapi isu bulan Rejab. Hari ini hari Khamis 1 Rejab. Mungkin ada yang berpuasa, puasa sunat Khamis, kebetulan pula bulan Rejab. Melainkan orang yang masih lagi raya. Ada lagi orang raya? Raya Cina? Jadi mari kita tengok malam ni apa cerita Rejab. Tajuk kita malam ni cerita Rejab. Okey. Pertama tuan-tuan, pasal tu saya kata tadi, tuan-tuan ingat tak saya kata apa di awal tadi? Ulang kaji. Pasal apa ulang kaji? Benda yang dah kita belajar. Yang pertama tuan-tuan, bulan Rejab ni point. Saya akan pergi kepada point. Maksudnya nombor 1, nombor 2, supaya tuan-tuan boleh ingat. Pasal bila kita ulang kaji ni, kita tak payah baca pada awal. Kita sebut poin-poin penting. Jadi orang yang belajar ni dia boleh cepat ingat balik. Nombor 1 tuan-tuan, bulan Rejab adalah salah satu daripada 4 bulan haram. 4 bulan haram. Tuan-tuan, apabila sesuatu benda disandarkan kepada haram, itu menunjukkan kemuliaan. Kita jangan faham haram yang negatif ni, yang tak elok ni. Bila kita sebut haram, dia bermaksud tasyrifan wa ta'ziman. Sesuatu yang berbentuk mulia, agung, besar. Sebagai contoh dia, apa dia benda yang disandarkan kepada haram, dia jadi besar.
tanah haram. Haramain Syarifain. Dua tanah haram. Apa dia tanah haram? Makkah dan Madinah. Jadi bila disebut tanah haram, automatik kita faham bahawa Mekah dan Madinah mulia, besar, agung, azim. Apa sahaja yang kita buat dalam tanah haram, pahalanya akan dilipat gandakan. Kebaikan akan diberikan ganjaran yang besar, manakala dosa akan ditambah azab. Itu bila kita sebut tanah haram. Apa dia lagi yang disandarkan kepada haram? Masjidil Haram. Pasal itu kalau tuan-tuan tengok di signboard Masjidil Haram ataupun nak pergi ke masjid itu, dia tulis apa? Al-Haram. Pasal itu orang Arab, kalau tuan-tuan tengok di Mekah apa semua, kalau dia nak tanya kita nak pergi mana, ila haram, nak pergi haram. Haram tu bukan haram hukum halal haram tu. Haram tu Masjidil Haram lah. Kan macam saya cerita kan, dia nak naik teksi tu, driver teksi tu haram, dia tu masih dia buka teksi tu, teksi private sapu tu, driver tanya haram. Selalunya bila pi mana-mana, depa nak balik pi masjid, bila masjid Arab tu kata haram. Ialah haram tu nak pi masjid ke? Nak pi masjid naiklah dia nak pi. Bila buka-buka haram, terima kasih, awak tak naik, aku cari teksi halal. Haram tu merujuk kepada Masjidil Haram Syarif. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut bulan haram, daripada 12 bulan, Allah memilih 4 bulan sebagai bulan-bulan haram. Salah satu daripada 4 bulan itu ialah bulan Rejab. Jadi bila kita sebut Rejab, tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa bulan Rejab bulan yang mulia, bulan yang besar, bulan yang digalakkan beramal di dalamnya, kerana umumnya dia adalah bulan haram. Benda ni saya ingat orang tak keliru. Maksudnya bila kita masuk bulan haram, apa sahaja yang dikatakan amalan seperti semayang sunat, puasa sunat, sedekah, wakaf, tilawatul Quran, zikrullah, umrah, digalakkan dibuat pada bulan haram. Jadi bila orang tanya kita, kita kena jawab dengan betul. Sebab apa hang puasa Rejab? Kerana dia bulan haram. Itu jawapan yang tepat. Rejab dia mulia bukan kerana dia Rejab, tapi kerana dia bulan haram. Jadi orang bila buat amalan dalam bulan Rejab ni, orang anggap atau orang buat tu kerana apa? Kerana dia bulan haram. Jadi kita kena bagi betul. Dapat? Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, sekejap lagi kita akan tengok apa cerita bulan Rejab dengan lebih lanjut. Cuma saya nak sebut yang pertama, dalil yang menyatakan bahawa Rejab ni sebagai bulan haram. Dalil. Yang pertama, of course, kalau kita tengok ada di dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 36. Nombor satu dalilnya dalam Surah At-Taubah ayat 36. Surah At-Taubah ayat 36. Allah Azza wa Jal berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 36. Tuan-tuan boleh tengok maksudnya. Sesungguhnya bilangan bulan, inna iddatasy syuhur, sesungguhnya bilangan bulan-bulan, indallah, di sisi Allah. Dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah menyatakan 12 syahra
fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Allah kata ada 12 bulan di sisi dia. 4 daripadanya adalah 4 bulan haram. Pasal itu dalam Quran sebut. Pertama dalilnya ada dalam Quran 4 bulan haram. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, Allah Subhanahu wa taala sebut lagi cerita dalam tu. Itu adalah bulan yang dihormati. Ia adalah ketetapan agama yang lurus. Janganlah kamu menganiaya diri kamu di dalam bulan-bulan yang dihormati dengan melanggar larangannya. Perangilah orang-orang kafir musyrik sebagaimana mereka memerangi kamu. Ketahuilah Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Tapi dia tak sebut pun. Dia kata 4 bulan. Tak ada pula Rejab, tak ada pula Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Main mana lagi nama-nama tu? Kalau kita tengok tuan-tuan, nama-nama 4 bulan itu ada di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Mari kita tengok. Dalam Quran dia kata 4 bulan kan? Dalam Quran 4 bulan. Dalam hadis daripada Abu Bakrah radhiyallahu an, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 shahra. Minha 4 hurum, 3 mutawaliyat, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, wal Muharram, wal Rajab Mudar, alladhi baina Jumadai wa Sya'ban." Waktu berputar sebagaimana yang ditentukan oleh Allah ketika dia menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri daripada 12 bulan. 4 bulan daripadanya adalah bulan haram. 3 bulan itu berdekatan, mutawaliyat, duduk dekat-dekat. Zulqa'dah, lepas tu Zulhijjah, lepas tu Muharram, berturutan. 1 lagi dia jauh sikit, dia terkeluar sikit, iaitu Rajab Mudar. Rajab Mudar yang kita duk biasa dengar Rejab. Yang ni Nabi kata Rajab Mudar. Mai mana Mudar tu? Perkataan Mudar tu apa dia? Rejab tu nama bulan, Mudar tu nama apa? Sekejap lagi kita syarah. Nabi kata sesungguhnya Rajab Mudar itu dia terletak di antara Jumadai wa Sya'ban, iaitu di antara Jamadil Akhir dan Sya'ban. Lepas Jamadil Akhir, Rejab. Lepas Rejab, Sya'ban. Lepas Sya'ban, Ramadan. Okey tuan-tuan, saya ulas sikit. Perkataan mudar yang Nabi sebut dalam hadis Bukhari. Jadi Quran kata 12 bulan. Kemudian Quran sebut 4 bulan haram. Dalam hadis Bukhari dijelaskan 4 bulan haram tu nama apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rejab. Clear. Jadi sekarang tuan-tuan beruntung. Kenapa beruntung? Kerana kita diizinkan oleh Allah panjang usia kita, umur kita masuk ke dalam bulan haram. Jadi sekarang kita berada dalam bulan haram tuan-tuan. Siapa-siapa yang nak buat kebaikan, ambil peluang ini. Bersegera. Rebut. Apa yang tuan-tuan ingin nak buat. Mungkin sebahagian tuan-tuan ada nak bayar zakat. Ada yang nak buat wakaf. Ada yang nak sedekah. Ada yang mungkin nak puasa, nak ganti puasa ke apa ke. Ambil peluang. Kerana apa-apa sahaja. Saya ulang sekali lagi. Apa-apa sahaja. Bagi faham elok-elok. Kadang-kadang tenggelam punca.
Orang duk kata tak ada siapa larang, tak ada siapa tegah, tak ada siapa marah, tak ada siapa tak bagi puasa. Tapi duk kata depa tak bagi puasa lah, depa tu tak bagi buat yang tu lah, tak kata Rejab ni bagus lah. Kita cuma nak habaq hadis-hadis yang mengatakan tentang khusus kelebihan bulan Rejab. Kelebihan bulan Rejab, khas bulan Rejab tu ada special, tak ada satu pun yang sahih. Kita habaq waktu tuan-tuan. Tak ada. Lepas tu dia tanya pula. Lepas tu nak puasa tak apalah. Astaghfirullahalazim. Hei, makan semut ke apa ke? Kita kata hadis kelebihan khusus bulan Rejab, tak ada. Tapi bulan Rejab tu sendiri dah masuk dalam bulan haram. Pakai yang bulan haram tu cukuplah. Contoh hadis apa yang tak betul pasal bulan Rejab? Tak tahulah kok tuan-tuan dapat. Tuan-tuan dengar, saya nak baca sikit. Patut yang ni duduk last sekali. Tapi kita nak kena sebut juga pasal dia tak ketahuan. Duk post juga. Dalam orang duk kata tak ada masalah, duk post juga. Tak faham juga. Bila tak faham, kita kena buat apa? Kita kena bagi faham. Faham tak? Tuan-tuan jangan duk angguk saya. Saya takut juga kan. Pasal dalam kita duk post, banyak kita duk post tu, dia duk kata apa? Dia duk kata kita tak bagi puasa pada Rejab. Okey tuan-tuan, nombor 1. Contoh hadis palsu. Hadis palsu. Contoh nombor 1. La taghfalu. Ni tuan-tuan, saya sebut sekali lagi, takut sekali dia mengantuk, dia terlena, dia dengar hadis, dia kata hadis. Ni bukan hadis, ni palsu. Hadis bohong. Palsu kadang-kadang orang tak tahu sangat. Palsu apa? Palsu pun tak apa, janji hadis. Hadis bohong, maknanya bohong, bukan betul. Hadis tu depa kata Nabi kata, sebenarnya depa bohong, Nabi tak kata pun. Kadang-kadang dia kena terang lagu tu baru dia takut sikit. Bila duk kata hadis palsu, tak apa palsu ke sahih ke hadis juga. Hang faham tak palsu tu maksud apa? Duit palsu apa maksud duit palsu? Duit palsu tu maksud duit tak betul, duit tak boleh pakai. Duit tu tak boleh pakai. Duit tu tak betul, bukan duit sahih. Pasal ada orang bila dia dengar hadis palsu, dia tak rasa marah, dia tak rasa sensitif. Hadis yang dibohong atas nama Nabi, yang orang berbohong menggunakan nama Nabi, yang Nabi tak kata, dia kata Nabi kata, dia reka-reka atas nama Nabi, dia sandarkan kepada Nabi suatu benda yang Nabi tak cakap, dia memandai-mandai atas nama Nabi, itu hadis palsu. Yang pertama, hadis palsu. La taghfalu an awwal jumu'atin min Rajab فإنها ليلة تسميها الملائكة الرغائب. Janganlah, kononnya Nabi kata, Nabi tak kata, kononnya Nabi kata, janganlah, la taghfalu, janganlah kamu lalai pada Jumaat yang pertama pada bulan Rejab, kerana sesungguhnya Jumaat yang pertama dalam bulan Rejab itu terdapat padanya satu malam yang diberi nama oleh malaikat malam tersebut dengan nama malam Raghaib. Tu dia sakana. Nabi kata, hampa jangan duk ralik, hampa jangan duk lalai, hampa jangan duk lepaskan peluang. Ada satu malam sakan, malam tu malam Jumaat yang pertama. Malaikat yang buh nama, malaikat buh nama apa? Malaikat buh nama Raghaib. Malam apa tu? Malam Jumaat yang pertama. Bulan apa? Bulan Rejab. Palsu. Bila palsu, tutup cerita. Cukup. Siapa yang kata palsu? Hadis ni dinilai palsu oleh para ulama, antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim. Kemudian tuan-tuan, kita tengok pula hadis yang kedua. Hadis yang kedua, yang berkaitan dengan hadis palsu. Yang ni disebut oleh Al-Hafidh Ibn Rajab. Antaranya hadis palsu apa dia? Dikatakan kononnya Nabi berkata, fadlu syahri Rajabin ala syuhuri ka fadlil Quran ala sairil kalam. Kelebihan bulan Rejab nak dibandingkan bulan-bulan yang lain seperti apa?
hebatnya Rejab, istimewanya Rejab ni, sakannya Rejab ni seperti hebatnya Quran berbanding kitab-kitab yang lain. Antara kitab-kitab yang lain yang paling hebat apa? Quran. Jadi Rejab tu macam tu lah. Sahihkah hadis ni? Palsu. Siapa yang kata palsu? Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kemudian tuan-tuan kita tengok lagi. Hadis yang ketiga, contoh, inna fil jannati nahran. Sesungguhnya di dalam syurga ada sungai. Dalam syurga ada sungai. Nama apa sungai tu? Sungai tu nama dia Rejab. Sakana. Dalam sungai syurga ada nama sungai. Sungai itu sungai Rejab. Nampak? Sungai itu asyaddu ma'uhu asyaddu bayadan. Airnya sangat putih, lebih putih daripada laban, susu. Wa ahla ni sangat manis. Lebih manis daripada apa? Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada asal, madu. Sesiapa yang berpuasa sehari di dalam bulan Rejab, Allah Ta'ala akan bagi minum daripada sungai tersebut. Hadis palsu. Jadi boleh tak puasa? Boleh tak puasa? Boleh tak puasa? Boleh lah. Tapi puasa itu bukan berasaskan sungai Rejab. Kita puasa tu bukan kerana kita berpegang kepada hadis sungai Rejab. Betul tak? Orang Perlis ni dia ada Rejab FI. Orang Perlis dia kena sebut, kita angkat je orang Perlis. Rejab Fatimah Ismail, penulis terkenal kan, di rumah dia Repuh tu, sastrawan lah, kelahiran Perlis. Cikgu Rejab. Lagi banyak lah lagi kan. Rejab ada sungai dalam syurga. Apa dia? Asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal yuqalu lahu Rajab. Dinamakan dia Rejab. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang puasa, Allah Ta'ala bagi minum dalam syurga. Hadis ni palsu, tak benar, tak sahih, kan? Batil, hadis ni batil. Tapi tuan-tuan, no problem. Puasalah di dalam bulan Rejab, walaupun tak ada sungai Rejab ini, hadisnya batil, tetapi kita tetap mendapat kelebihan berpuasa bulan haram. Nampak? Macam tu orang terang, dia duk kata kita tak ada lagi. Tak tahu. Man sama awwala yaumin min Rajabin. Sesiapa yang berpuasa pada hari pertama bulan Rejab. Hari ni ya. Siapa yang puasa hari ni? Ya'dilu dhalika bisiyamin sanatin. Pahalanya seperti berpuasa setahun penuh. Sama dia punya pahala dia sama dengan setahun. Wa man shama sab'ata ayyam. Sesiapa yang berpuasa 7 hari dalam bulan Rejab lah. Ughliqa anhu sab'atun abwabin nar. Ditutup baginya 7 pintu neraka. Kan kita baca kitab ni, neraka ada berapa pintu? 7. Syurga ada berapa pintu? 8. Boleh tutup dah kitab ni. Lulus. Boleh jawab. Syurga ada 7 pintu, neraka ada 7 pintu, syurga 8 pintu. Cukup lah. Ditutup. Macam mana nak tutup pintu neraka? Kena puasa 7 hari bulan Rejab. Wa man shama min Rajabin 10 ayyam. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Rejab 10 hari. Sehari puasa setahun penuh. 7 hari kelebihan lain, tutup 7 pintu neraka. 10 hari nada munadin minas sama. Siapa yang puasa 10 hari dalam bulan Rejab akan diseru daripada langit. Nadin munadin minas sama. Akan diseru daripada langit. Seru kat siapa? Yang puasa 10 hari tu. Contoh Abang Non puasa 10 hari. Abang Non ni rajin puasa. Puasa 10 hari cukup. Ada satu suara daripada langit. Wahai Zainon. Contoh. Wahai ya Zainon. Apa dia? Dia kata apa? Dia kata, Sel. Mintalah hang nak minta apa Zainon. Tu'tah, akan dipenuhi segala doa hang.
Oh, kita kalau orang panggil ceramah lagu tu tuan-tuan punya syok. Dengar terlentang, meleleh yang dia usakan. Malangnya tuan-tuan. Kata Al-Imam Asy-Syaukani, hadis ini la aslalahu, tak tahu asal usul dia mai mana. La aslalahu, tak tahu asal usul dia mai mana. Ini istilah la aslalahu, kan? Apa? Istilah tidak ada asal usulnya, tidak diketahui asal usulnya, kan? Ini istilah bagi merujuk kepada hadis palsu. Okey. Ada lagi satu hadis yang mana hadis ini juga dinilai sebagai tidak sahih. Apa dia? Yang ni popular. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan aku, Ramadan bulan umat aku. Para ulama hadis mengatakan bahawa hadis ini batil, hadis ini palsu, hadis ini dhaif. Itu antara yang dihukum oleh para ulama lah. Paling ringan dhaif. Paling ringan dhaif. Sebab bulan Allah bulan apa? Ada dalam Sahih Muslim. Bulan Allah bulan apa tuan-tuan? Bulan Allah di dalam Sahih Muslim adalah bulan Muharram. Nabi kata sebaik-baik semayang malam. Sebaik-baik semayang lepas daripada semayang wajib, semayang malam itu the best. Sebaik-baik puasa selepas daripada Ramadan, puasa apa? Puasa bulan Allah, iaitu pada bulan Muharram. Kalau orang tanya puasa sunat yang terbaik, puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Tapi bulan Rejab ni, tadi kita dah baca dah, hadis-hadis tu antara hadis-hadis yang palsu berkaitan dengan bulan Rejab. Tak sabit. Sungai Rejab lah, apa kelebihan puasa apa semua, secara khusus tak ada. Sebab itu ulama kata tak ada satu pun yang sabit. Cuma tuan-tuan, kita tetap kempen, suruh, galakkan supaya tuan-tuan semua berpuasa pada bulan Rejab. Kenapa tuan-tuan? Kerana ini bulan haram. Dan bulan haram memang segala amalan yang kita buat dilipat gandakan. Itulah asas kepada puasa bulan Rejab. Bukan sahaja puasa. Mungkin siapa yang mungkin tak jarang sembahyang sunat bulan Rejab, sembahyanglah bagi lebih sikit. Mungkin bulan lain jarang, bulan lain tak buat, mai bulan Rejab nak sedekah ke apa ke, buatlah. Sebab apa? Sebab ini bulan Allah. Nampak tuan-tuan? Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Kathir. Dah kita terang hak yang tak sahih tadi ni, kita balik pada tajuk kita tentang kelebihan bulan Rejab berdasarkan kepada pandangan yang sahih. Al-Hafidh Ibnu Kathir menyebut di dalam tafsirnya, dia membawakan pandangan Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, bahawa setiap kezaliman yang dilakukan, dosa yang dibuat, jahat yang dibuat pada bulan-bulan haram, dosanya, kata Abdullah Ibnu Abbas, lebih besar daripada bulan-bulan lain. Kalau tuan-tuan buat dosa bulan ni, mungkin double, mungkin triple, mungkin quadruple ke. Kan? Double, triple, tak tahulah, tak ada limit. Tuan-tuan bohong di Malaysia dengan pergi bohong di Mekah tak sama. Dosa di Malaysia dengan dosa di Mekah tak sama, kerana tanah haram. Nampak tuan? Okey. Manakala kata Ibnu Abbas kata amalan-amalan yang dibuat pada bulan-bulan haram, maka pahalanya lebih besar pada bulan-bulan yang lain. Pandangan Ibnu Abbas itu berdasarkan kepada apa? Pada bulan haram tadilah, bila disebut nisbah bulan haram tadi. Maka kita nak sebut pada tuan-tuan juga, kita nak cerita pada tuan-tuan sikitlah. Mudar, kita sebut tadi Rejab Mudar, kerana Nabi sebut Rejab Mudar. Ini sebagai fakta tambahan.
Fakta ni tak penting pun, tapi suka saya nak kongsi kerana dia boleh menjadi sebagai nilai tambah. Bila kita orang mengaji ni, orang tanya, rejab mudar tu apa dia? Rejab tu aku tahulah nama bulan, mudar tu nama apa? Mudar, bila disebut mudar, tuan-tuan ingat nah, mudar dia merujuk kepada nama kabilah. Nama kabilah. Kabilah Mudar. Kabilah Mudar. Yang apa kaitan? Pasal apa Nabi sebut Rejab Mudar? Kenapa Nabi sandarkan Rejab tu pada nama kabilah tu? Ada cerita dia. Ada banyak pendapat. Ada 5-6 pendapat pasal apa disebut Mudar. Nombor 1, Nabi menisbahkan Rejab ni, bulan Rejab kita ni, dengan nama kaum Mudar kerana orang Arab Bani Mudar adalah kaum kabilah yang sangat membesarkan bulan Rejab dan sangat menjaga keharaman bulan Rejab. Jadi dalam banyak-banyak kabilah, yang paling mengagung, memelihara, menjaga kehormatan bulan Rejab, Mudar. Pasal itu bila disebut Rejab, dia kait dengan Mudar. Tuan-tuan, bulan haram ni di sisi orang Arab, sebelum daripada Nabi mai lagi, memang orang Arab dah kata bulan Rejab ni haram tau. Dia cerita panjang lah. Maksud haram tu apa dia? Haram berperang di dalamnya. Jadi bila bulan Rejab, orang boleh pergi ke mana-mana tanpa diganggu. Yang mana duk rompok, duk samun, duk perang, duk berkelahi, mai bulan ni gencatan senjata. Siapa tak boleh kacau, tak hormat bulan ni, hampa kena hormat, ni bulan haram. Dia buat undang-undang macam tu. Itu yang dikatakan bulan haram tu. Haram apa? Haram berperang, menumpahkan darah, menyamun, kacau orang. Jadi bulan Rejab ni banyaklah orang pergi ke Mekah. Pasal selamat, perjalanan tu tak diganggu. Pasal apa? Orang Arab ni dia pegang pada perjanjian juga. Arab ni dia pegang pada janji. Ada dia hormat jugalah undang-undang tu. Kan? Dinamakan juga Mudar ni kerana apa? Kerana ada dua Rejab. Satu, Mudar di sisi Mudar, Rejab di sisi Mudar adalah bulan di antara Jamadil Akhir dengan Sya'ban. Orang Mudar bila dia sebut Rejab, bulan yang dia maksudkan Rejab itu apa dia? Bulan di antara Jamadil Akhir dengan Sya'ban. Manakala ada satu lagi kabilah Rabi'ah, dia sebut Rejab, tetapi dia maksudkan bulan yang dikatakan Rejab itu, dia maksudkan dengan Ramadan. Jadi kalau kita kata Rejab Rabi'ah, bukan Rejab ni lah. Tapi kalau kita kata Rejab Mudar, Rejab ni lah. Jadi nak bezakan Rejab Mudar dengan Rejab Rabi'ah, dia sebut Rejab Mudar. Pasal itu Nabi kata Rejab Mudar. Nak bagi tahu Rejab ni yang betul ni, yang antara Jamadil Akhir dengan Sya'ban. Itu alasan kenapa Nabi sebut Rejab Mudar. Nisbah kepada Rejab Mudar tadi ni. Kemudian tuan-tuan, banyak lagi lah pendapat-pendapat yang sebut kenapa Nabi nisbahkan Rejab ni kepada Mudar. Itu sebagai singkatan saja. Kemudian tuan-tuan, kalau kita tengok juga, para ulama menyatakan bulan Rejab ini ada 16 nama. Selain daripada nama Rejab, dia ada 16 nama. Apa maksud banyak nama ni? Mekah ada banyak nama. Lah. Selain daripada nama Mekah, kan? Apa lagi? Nama Baladul Amin, kan? Bakkah. Okey, tuan-tuan kena ingat
tuan-tuan kena ingat, dia punya formula dia, sesuatu benda yang banyak nama, dalam kaedah dia sebut macam ni, benda yang banyak nama menunjukkan besarnya sesuatu perkara. Mana-mana perkara yang ada banyak nama, itu tanda kepada besarnya benda tersebut. Pasal itu Makkah ada berapa nama, Al-Fatihah pun banyak nama. Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ar-Ruqyah, Sab'un Mathani. Kan Fatihah tu sendiri ada banyak nama. Ada beberapa nama untuk nak sebut Fatihah tu. Bukan Al-Fatihah saja. Ummul Kitab, Sab'un Mathani, Ar-Ruqyah, kan? Menunjukkan apa? Besarnya Fatihah. Jadi bila kita sebut Rejab ni ada sampai 16 nama, menunjukkan besarnya Rejab. Kan? Itu antaranya lah. Okey, tuan-tuan, wallahu taala a'lam. Balik kepada isu khas. Isu apa? Isu adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Rejab secara khusus? Kalau tuan-tuan nak puasa bulan Rejab boleh kan? Boleh lah. Pasal bulan haram. Memang sangat baguslah. Zulqa'dah boleh, Zulhijjah boleh, Muharram pun boleh. Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Okey. Cuma tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita nak tengok, Nabi sendiri macam mana? Okey. Mari kita tengok. Ada tak? Hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis berkaitan dengan puasa Nabi dalam bulan Rejab. Okey, tuan-tuan dengar. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis mana? Hadis sahih Muslim. Daripada Uthman bin Hakim Al-Ansari. Daripada Uthman bin Hakim Al-Ansari. Sa'altu Sa'id ibn Jubair an sawmi Rajab wa nahnu yawma'idhin fi Rajab faqal sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul. Ni cerita Nabi dan puasa Rejab. Tuan-tuan dengar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. Hadis Muslim. Uthman bin Al-Hakim Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Sa'altu, aku bertanya kepada Sa'id ibn Jubair. Tanya Sa'id ibn Jubair, sahabat Nabi, berkaitan dengan puasa pada bulan Rejab, kerana kami sekarang berada pada bulan Rejab. Lalu Sa'id ibn Jubair berkata, Sami'tu Ibn Abbas, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, Rasulullah, Ibnu Abbas kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berpuasa sehingga kami berkata, dalam bulan Rejab sehingga kami berkata macam Nabi tak buka. Dia puasa dalam bulan Rejab macam kami kata macam dia tak buka. Maksudnya dia puasa penuh seolah-olah macam tu. Manakala kami kemudian kata Ibnu, masuk Oi, tak bunyi je? Oi, tuan-tuan. Okey, kita azan. Maaf tak dengar. Okey. Okey. Tuan-tuan kena dengar bagi clear ni. Hadis ni sangat jelas berhubung dengan isu berpuasa di dalam bulan Rejab. Okey, dia kata apa tadi? Dia kata Uthman bin Hakim tanya dekat Sa'id bin Jubair.
Sa'id bin Jubair dia meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Dia dengar Ibnu Abbas kata, depa tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Rejab seakan-akan tak berbuka. Artinya macam puasa penuh sebulan. Tapi jangan berhenti dekat tu. Tapi depa juga riwayat, Ibnu Abbas kata apa? Ibnu Abbas kata, kalau kita tengok, dia sebut di sini, dia kata, hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. Kami tengok Nabi puasa Rejab seolah-olah dia puasa habis penuh, macam dia tak buka. Kami tengok dia makan bulan Rejab macam dia tak puasa. Nak kata puasa penuh, dia banyak puasa. Nak kata dia tak, nak kata dia puasa macam dia tak puasa. Apa makna dia? Oleh kerana hadis ni dalam Sahih Muslim, lebih baik kita melihat kepada ulasan Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syarah An-Nawawi 676 Hijrah. Dia kata apa? Tengok. Nabi ni, Abdullah ibn Abbas kata, puasa macam tak buka, buka macam tak puasa Rejab. Kata An-Nawawi, al-zahiru anna murad Sa'id bin Jubair bihadha al-istidlal annahu la nahya anhu wa la nadba fihi li'ainih. Perkataan Abdullah ibn Abbas tadi ni yang disebut oleh Sa'id ibn Jubair menunjukkan apa? Istidlal, menjadi pendalilan, menjadi dalil bahawa tidak dilarang berpuasa di dalam bulan Rejab dan tidak juga digalakkan secara khusus pada bulan Rejab. Itu dia. Tidak dilarang untuk berpuasa, juga la nadba, mendu, tidak juga digalakkan dan disunatkan bi'aini, secara khusus juga ada. Pasal Nabi puasa macam tak buka, buka macam tak puasa. Dua-dua ada. Ballahu hukmun baqi syuhur walam yathbut fi shaumir Rajab, dan tidak ada suatu pun hadis yang sahih tentang kelebihan berpuasa khusus di dalam bulan Rajab, dan tidak juga ada larangan untuk berpuasa pada bulan Rajab. Larang pun tak, apa? Suruh pun tak. Tapi kata Nawawi, walakin asl as-sawm mandubun ilaih. Tapi kata Al-Imam Nawawi apa? Asal kepada bulan Rejab itu adalah mandub, berpuasa padanya sunat. Sunat atas apa? Sunat atas bulan haram. Tengok dia kata apa? Dia kata, wa fi sunani Abi Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadaba ila as-sawm min al-ashhuril hurum wa Rajabun ahaduha. Kerana sesungguhnya ada hadis dalam riwayat Abu Daud yang menggalakkan berpuasa di dalam bulan-bulan haram, dan Rejab adalah salah satu daripada bulannya. Jadi Nabi berpuasa pada bulan Rejab. Jadi tuan-tuan, puasalah. Cuma jangan disandarkan pada sungai Rejab. Jangan disandarkan kepada tutup pintu neraka, tu tak ada. Okey. Dah habis Rejab, dia akan pi pula kepada Syaban. Ni nak ajak cara nak jawab bagi betul. Awak hang puasa bulan Rejab. Kita kena jawab kerana Rejab bulan haram. 2 markah, tepat, full mark. Jawapan itu sesuai dengan kehendak soalan. Betul lah. Pasal apa dia berpuasa pada bulan Rejab? Kerana bulan haram. Habis bulan Rejab, dia akan puasa pula bulan Syaban. Soalan yang sama. Kenapa berpuasa pada bulan Syaban? Kerana Nabi banyak berpuasa pada bulan Syaban. Dalilnya hadis riwayat An-Nasa'i daripada Usamah bin Zaid. Aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasum min syahri minasy-syuhur ma tasum min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat engkau Rasulullah berpuasa banyak seperti mana bulan Sya'ban.
Bulan lain tak pun. Bulan Sya'ban ni banyak kau puasa. Why? Kenapa? Jawab Nabi, dzalika syahrun yaghfulun nas anhu. Bulan Sya'ban ni bulan yang banyak manusia lalai padanya. Kerana dia terletak di antara Rejab dan Ramadan. Orang duk fokus Ramadan, lupa Sya'ban. Orang abaikan Sya'ban. Sedangkan Sya'ban ni kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal, bulan yang diangkat amalan padanya ila rabbil alamin, kepada Tuhan sekalian alam. Fa uhibbu an yurfa'a, aku suka amalan aku diangkat, wa ana saim, dalam keadaan aku berpuasa. Now kita tahu reason, alasan kenapa kita puasa bulan Rejab. Kedua, kita tahu kenapa kita puasa bulan Sya'ban. Ramadan nak tahu tak pasal apa kita puasa? Ramadan nak tahu tak pasal apa kita puasa penuh? Nak tahu sahabat. Ramadan kalau orang tanya pasal apa kita puasa penuh, kerana dia wajib. Jadi amalan orang-orang yang dia puasa 3 bulan berturut-turut tu boleh ke tak boleh? Yes, itu amalan yang ada sandarannya. Tetapi berbeza alasan. Cuma yang puasa 3 bulan berturut-turut tu dia kena faham lah. Ada nanti di sana perbincangan tentang puasa-puasa yang dilarang dan sebagainya. Okey, sebagai penutup tuan-tuan, apa cerita pula semayang raghaib? Saya ambil apa yang disebut oleh Al-Imamun Nawawi. Imamun Nawawi ni muhaqqiq mazhab Al-Imam Syafi'i. Imamun Nawawi ni muhaqqiq mazhab Al-Imam Syafi'i. Sehingga kan jika ada khilaf di kalangan ulama-ulama mazhab Al-Imam Syafi'i tentang suatu-suatu pandangan Al-Imam Syafi'i akan dipilih. Secara ringkasnya begitulah. Maksudnya Imam Syafi'i ini jago besar di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Pandangan dia dianggap mewakili mazhab Al-Imam Syafi'i. Secara ringkasnya macam tu. Walaupun panjanglah lagi perbahasan tentang mazhab Al-Imam Syafi'i. Dia kata apa? Dia kata salat yang dikenali dengan nama salat raghaib, 12 rakaat yang dibuat di antara maghrib dan isyak pada malam Jumaat yang pertama di dalam bulan Rejab, dan satu lagi pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Lagi sakah. Kata dia, wahatani as-salatani bid'atani munkaran qabihatan. Dua salat ini, yakni pada malam raghaib yang mereka kata antara maghrib dan isyak pada Jumaat yang pertama bulan Rejab, dan juga pada malam nisfu Sya'ban, kata An-Nawawi di dalam kitab dia Al-Majmu', kedua-dua salat ini adalah bid'ah munkar, lagi qabihah, buruk. Dua salat ini bid'ah, lagi mungkar, lagi buruk. Itu disebut oleh Al-Imam Nawawi kerana tidak ada hadis di dalam bab itu. Bahkan dia membawa dalil yang mana Nabi melarang kita mengkhususkan apa-apa amalan pada malam Jumaat, seperti mana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ni Nawawi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata apa? La takhtassu Lailatul Jumu'ah, jangan kamu mengkhususkan apa-apa ibadah pada malam Jumaat di antara malam-malam yang lain. Wala takhussu yaumal Jumu'ah, dan jangan kamu mengkhususkan bisiyamin, dengan apa-apa puasa, bainal ayyam, dengan antara hari-hari. Jangan duk pi buat amalan khusus pada malam Jumaat, jangan duk pi puasa khusus pada hari Jumaat, kecuali orang yang memang berpuasa. Contoh dia puasa apa? Illa ayyakuna fi saumin yasumu ahadukum, kecuali dia puasa contoh Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, tiba-tiba kebetulan kena Jumaat. Maksudnya bukan dia saja-saja tak duk nak pergi puasa hari Jumaat, tak boleh. Kalau tak ada pasal nak pergi puasa hari Jumaat, tak boleh. Tapi kalau dia tak rancang, kebetulan terkena pada hari Jumaat, dia nak ganti pada hari Jumaat ke apa ke, yang tu Nabi kata illa an yakuna fi saumin
yasumu ahadukum, hadis sahih riwayat al-Imam Muslim. Jadi tuan-tuan, saya harap daripada awal perbincangan kita tadi jelas kepada kita bagaimana sikap kita menghadapi, mendepani dan juga kita berada pada bulan Rejab di antara yang sahih dan juga yang palsu. Tidak ada amalan yang kita dilarang untuk buat pada bulan Rejab. Kita galakkan, bahkan sangat-sangat kita kempen. Cuma kita nak ingatkan, berhati-hati menyandarkan sesuatu kepada Nabi. Kita bukan anti orang nak buat ibadat. Kita bukan marah, kita bukan benci, tapi kita berhati-hati kerana sandaran pada Nabi itu tidak benar. Itu sahaja. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.